Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Yang bermaksud, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini di syurga. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua jari baginda. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah di luar sana. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada tengah hari yang penuh barakah ini kita dapat lagi bertemu dalam rancangan tazkirah Zuhur online di FB MAIS ya. Apa khabar semua tuan-tuan? Izinkan saya untuk menegur sapa kepada rakan-rakan saya di luar sana. Ancua, kalau lang hobo wahiyati. Minta maaf sedikit perkongsian bahasa ibunda saya. Mana tahu ada rakan-rakan mualaf di luar sana yang sedang menonton, mana terpanggil juga untuk dia menonton. Baik, alhamdulillah.
Pertama sekali tuan-tuan, sebagaimana yang saya cakap tadi, mari kita sama-sama kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, kerana dengan limpah kurnianya, dengan inayahnya, dengan izinnya, kita dapat bertemu, dan dapat kita meneruskan lagi kehidupan kita pada hari ini, dan kita dapat meneruskan lagi ibadah kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Baik, sedar tak sedar tuan-tuan dan puan, hari ini merupakan hari yang ke-9 kita menyambut Ramadan. Jadi telah 8 hari telah berlalu Ramadan meninggalkan kita, dan hari ini hari yang ke-9 dan berbaki lagi 21 hari Ramadan yang akan datang, yang seharusnya kita mengambil peluang untuk kita mengisi Ramadan ini dengan pelbagai ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kehadiran bulan Ramadan menjadi hadiah yang amat berharga kepada umat Islam, khususnya kepada kita, kerana dalam bulan Ramadan ni pelbagai kebaikan dan rahmat yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita lah. Bulan Ramadan merupakan satu anugerah yang cukup istimewa yang dikurniakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada kepada umat lain. Ramadan ni hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepada umat Nabi Isa, umat Nabi Musa dan sebagainya. Jadi beruntung kita tuan-tuan dapat menjadi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita dapat mengecapi nikmat Ramadan, kan? Dapat kita mengumpul sebanyak mungkin pahala-pahala yang disajikan di bulan Ramadan ini. Okay? Baik. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat pelbagai keutamaan yang sangat agung dan pahala yang sangat besar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, "Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati ay yakuna sanatan." Jika hamba-hamba Allah mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan ini, nescaya mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan ini berpanjangan sepanjang tahun. Maknanya di sini kita dapat, kalaulah kita dapat tahu bahawa dalam bulan Ramadan ni besar nikmat dan pelbagai pahala yang kita perolehi, nescaya kita akan minta supaya bulan Ramadan ni tiap-tiap bulan ada. Dalam tempoh setahun ni bulan Ramadan saja. Kita tak nak bulan lain, sebab betapa besarnya anugerah yang Allah bagi kepada di dalam bulan Ramadan. Baik. Apa sahaja amalan yang baik yang dilakukan ketika dalam bulan Ramadan ni adalah termasuk dari perkara-perkara yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Pahala yang cukup besar, tak kira apa yang kita buat, kan? Baik ibadah khusus, ibadah wajib ataupun ibadah sunat, kan? Pahala kita berpuasa, dah tentu kita akan dapat pahala sebagai seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa, kan? Pahala melaksanakan solat-solat sunat tarawih, kan? Dalam bulan Ramadan saja ada sunat tarawih, dianugerahkan sunat tarawih. Bulan-bulan lain tidak ada. Kita tak akan jumpa sunat tarawih di bulan Rejab dan Syaban, kan? Bahang Ramadan ni bukan saja dirasai oleh umat Islam, tetapi turut dirasai oleh not yet Muslim, kan? Mereka yang not yet Muslim, yang bukan Islam di luar sana. Sebagai contoh, di bulan Ramadan ni lah ramai di kalangan yang bukan Islam ni dia rasa seronok, sebab dia dapat menikmati pelbagai juadah yang telah disajikan ataupun dijual di bazar Ramadan. Bulan-bulan lain tidak ada. Sebab ini dicerita sendiri oleh sahabat saya yang belum lagi Islam, yang mengatakan bulan puasa ni memang cukup baik, sebab dalam bulan puasa ni lah dia pelbagai juadah dia boleh merasa, dan jenis kuih yang kita tak pernah jumpa
di bulan lain, di bulan puasa kita dapat jumpa, kan. Itu tak apalah, itu dalam konteks dia yang tidak belum lagi Islam. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang Islam, kita bukan nak ambil juadah tu sebagai keutamaan, tetapi kita mengambil kira, kita melihat apa ganjaran yang Allah tawarkan di sepanjang bulan Ramadan itu. Baik, saya ingin nak berkongsi sedikitlah pada tengah hari ini mengenai perasaan saya, ya, sebelum saya peroleh hidayah, sebelum saya Islam dululah. Apabila masuk je bulan Ramadan, saya sangat suka. Sebab kenapa? Jiran tetangga saya di kampung saya, jiran tetangga saya kebanyakan semua orang Melayu lah, ya, orang Islam Melayu. Mereka pada sebelah petang mereka akan berbalas-balas hidangan makanan. Dan termasuk keluarga kami yang bukan Islam, yang belum Islam pada ketika itu pun dapat juga tempias, kan, dibagi juadah berbuka kepada kami untuk kami merasa. Jadi itu nikmat, kan, nikmatnya bulan Ramadan. Baik, di samping itu juga dalam bulan Ramadan, apa saja yang kita buat peroleh pahala, dan pahala itu dilipat gandakan, kan. Pahala ta'lim, iaitu mempelajari ilmu agama pun kita akan dapat pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Pahala membuat amar ma'ruf nahi mungkar, kan, pun kita akan dapat pahala. Di bulan lain kita mendapat pahala, tetapi di bulan Ramadan pahalanya amat special sebab dilipat gandakan, kan, dilipat gandakan. Dan pasti yang terakhir ialah pahala bersedekah, dan inilah tajuk perkongsian kita pada tengah hari ini, di mana kita nak melihat berkongsi mengenai menyucikan harta kita, menyucikan harta kita sebagai seorang Islam. Baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, dalam konteks menyucikan harta kita, jadi dalam Islam dia tidak lain tidak bukan ialah melalui sedekah, kan? Sedekah itu pula ada dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib, sebagaimana kita sedia maklum, ialah melalui zakat. Dan itulah salah satunya jalan atau untuk kita menyucikan harta kita sebagai harta kita sebagai seorang Islam. Sebagai kita sedia maklum, zakat ni ialah merupakan kefarduan, dan dia merupakan rukun Islam yang ketiga, kan, dalam rukun Islam. Dan zakat ni pula, kalau kita tengok dari segi definisi ni pula, zakat ialah kita mengeluarkan sebahagian harta yang tertentu kepada penerima-penerima yang tertentu ataupun asnaf-asnaf yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu yang kalau kita tengok definisi zakat itu sendiri. Baik. Kenapa kita perlu mengeluarkan zakat, ya? Salah satu yang disyariatkan dalam Islam ialah zakat ni adalah satu-satunya adalah untuk kita berkongsi harta kita kepada masyarakat Islam yang lain. Baik. Perintah zakat ni selalu diserta dengan perintah solat. Kalau tuan-tuan perasan, perintah zakat dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan, kita tengok selalu dia akan disertakan dengan perintah solat. Sebagai contoh, wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang dan tunaikan zakat. Satu lagi perintah zakat dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, huz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bermaksud ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau dapat membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Baik. Di sini kita boleh lihat bahawa dengan melalui zakat, maka kita selain daripada kita boleh menyucikan harta kita, kita dapat juga menyucikan jiwa kita, rohani kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, seperti contoh sifat akhlak yang buruk dan sebagainya. Baik. Segelintir masyarakat pada zaman sekarang, kan, segelintir pada masyarakat, bukan semua, segelintir masyarakat kita beranggapan bahawa
rezeki yang dia perolehi itu adalah hasil usaha dirinya dan tak boleh dikongsi kepada orang ramai. Dan kalau biasa kita dengar, kita pernah dengar kan beberapa ungkapan-ungkapan masyarakat kita di luar sana, dia akan kata aku pun susah kan, macam mana aku nak bayar zakat kan. Atau kadang-kadang dia kata aku tak nak bayar zakat, aku tak tahu duit zakat ni disalurkan ke mana kan. Itu biasa ungkapan-ungkapan yang kita dengar segelintir daripada masyarakat di luar sana. Tuan-tuan yang puan-puan dimati Allah sekalian, dengan zakat tu jugalah kita dapat memperkasakan ataupun membangunkan ekonomi masyarakat Islam khususnya. Sebahagian daripada kekayaan yang kita terima dapat dialirkan kepada golongan miskin sebagai satu hak, bukan yang ditetapkan oleh Allah. Sebab wang zakat yang kita tunaikan, yang kita bayar, akan diagihkan kepada golongan-golongan tertentu yang telah dikodkan dalam Al-Quran, dan itu merupakan hak-hak mereka kan? Jadi dengan pembayaran zakat, sebahagian kekayaan yang kita perolehi boleh disalurkan, maknanya dikongsikan pada masyarakat-masyarakat Islam di luar sana dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah ya? Bukan sebagai pengemis ya? Minta maaf lah tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita tengok kat luar sana kan, kalau kita tengoklah, kalau kita kita kunjung ke mana-mana pusat zakat ataupun lembaga zakat kan, kita tengok penerima asnaf, kadang-kadang sebahagian daripada kita lah akan melihat dari sudut yang cukup negatif kan. Kita tengok, oh ni datang nak minta sedekah lah dan sebagainya. Sedangkan tuan-tuan, kita kena ingat bahawa mereka yang mendapat zakat tu adalah mereka mendapat hak mereka yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan? Sebab orang miskin ni, manusia ni, kalau dia ada dua kategori kalau dia miskin. Pertama, dia akan mendiamkan diri. Yang kedua, apabila terdesak, barulah dia akan menceritakan kemiskinan mereka kepada orang ramai. Sebab dalam Al-Quran, surah Az-Zuriyat ayat 19, Allah telah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Maksudnya, wa fi amwalihim haqqun, dalam ataupun pada harta-harta mereka terdapat hak lisaili, iaitu kepada mereka yang miskin. Lisaili wal mahrum, kepada mereka-mereka yang miskin. Miskin sama ada miskin yang meminta atau miskin yang memendamkan diri, yang mendiamkan diri kan. Sebab ramai di kalangan kita, contohnya lah, kehidupan kita sebelum ni mungkin dalam keadaan baik kan, tetapi kita tak tahu masa depan kita macam mana kan. Pada satu ketika kita ditimpa musibah, contohnya kan kita terlampau banyak berbelanja menyebabkan kita jatuh bankruptsi dan sebagainya, ataupun ditimpa musibah, perniagaan kita jatuh dan sebagainya, dan tiba-tiba kita tergolong dalam golongan miskin. Baik, kita tak boleh jangka adakah kekayaan kita ni berpanjangan sehingga ke akhir hayat. Tidak kan. Sebab kita kena ingat, rezeki itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Setiap rezeki yang kita nikmati, yang kita kecapi, adalah rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 6 kan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa yang ada tiada sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi ini, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Di sini kita lihat bahawa setiap rezeki yang kita dapat, walaupun melalui usaha kita, tetapi Allah yang menentukan rezeki itu kan. Maknanya Allah yang menganugerahkan rezeki. Apabila Allah menganugerahkan rezeki kita, tak kiralah berbentuk kewangan dan sebagainya, dan sepatutnya rezeki itu perlu dikongsikan kepada orang lain.
Maknanya harta yang kita miliki itu bukan 100% harta milik mutlak diri kita. Ada sebahagian dalam harta kita adalah milik orang Islam di luar sana yang perlu kita salurkan. Sebab itulah dalam Islam disyariatkan zakat, sedekah yang wajib. Okey. Selain pada sedekah yang wajib, kita ada sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat ni pelbagai. Banyak sedekah-sedekah yang sunat. Dia amat luas, sedekah-sedekah sunat, kan? Sedekah sunat ni contoh kita menginfakkan harta kita melalui sedekah dan wakaf, kan? Jadi di bulan Ramadan inilah kita kena mengambil peluang untuk memperbanyakkan sedekah dan menginfakkan harta di jalan Allah, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sebaik-baik sedekah itu adalah pada bulan Ramadan. Afdalus sadaqatu fi Ramadan. Maknanya sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebagaimana saya kongsikan sebentar tadi, dalam bulan Ramadan setiap amal ibadah kita akan dilipat ganda. Amal ibadah yang baik, setiap perkara-perkara yang baik kita lakukan, perkara-perkara sunat maupun wajib akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebab itu Rasulullah kalau kita tengok, dia amat pemurah dan dia akan jadi lebih pemurah di bulan Ramadan. Jadi dia akan banyak membuat sedekah-sedekah kepada mereka yang memerlukan. Baik. Dia beza tuan-tuan. Sedekah yang wajib yang merupakan zakat. Zakat ni memang perkara yang fardu, yang tidak boleh tidak kita kena sebagai seorang Islam kita kena tunaikan, kan? Sebab itu termasuk dalam rukun Islam, 5 rukun Islam. Dan zakat itu pula zakat itu pula akan diagihkan kepada golongan-golongan tertentu. Bukan semua orang boleh dapat golongan-golongan tertentu yang telah diceritakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan ataupun 8 asnaf. Okey, itu. Dan zakat itu pula bukan semua harta kita boleh zakat. Iaitu zakat harta-harta yang tertentu sahaja, kan? Harta-harta yang tertentu. Dan bukannya boleh simply kita bayar zakat, dia ada haul dia dan sebagainya. Manakala sedekah pula dia cukup luas, kan? Sedekah boleh diberikan kepada semua golongan, tak kira batasan usia dan sebagainya, kan? Kita boleh bagi kepada ahli keluarga kita, kita boleh bagi kepada sahabat handai kita walaupun dia bukan kategori fakir ataupun miskin, kan? Sebab sedekah ni dia berbentuk very subjektif dan kita boleh bagi kepada anak-anak yatim, kan? Untuk sedekah kepada anak yatim ni 2 pahala kita dapat tuan-tuan. Pertama, pahala sedekah tu sendiri. Yang kedua, pahala kita membiayai anak yatim tu, kan? Anak yatim yang ialah anak yatim tuan-tuan yang tidak ada, yang kematian ibu bapa mereka dan mereka tidak ada tempat bergantung harap. Tuan-tuan, saya ingin nak share sikitlah mengenai anak yatim, kan? Biasanya kalau kita nak sebagai motivasi tuan-tuan, kalau kita balik ke rumah, kita tatap wajah anak-anak kita, kan, yang masih kecil. Saya biasa kalau saya balik, saya tengok muka anak-anak saya, kan, kita tengok, Allah, kalau besok aku tak ada, kan, anak ni akan jadi anak yatim. Jadi mereka tidak ada tempat gantung harap, kan? Itu sebagai satu motivasi kita untuk kita lebih, orang kata, bermotivasi untuk kita meringankan diri kita untuk bersedekah, ya, khususnya kepada anak yatim. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ambillah peluang di bulan Ramadan ni untuk memperbanyakkan infak harta dengan bersedekah atau berwakaf, kan? Pelbagai cara zaman sekarang tuan-tuan. Nak bersedekah, kalau dulu nak bersedekah kita kena pergi cari, kan? Pergi cari jalan kat kaki lima ada orang minta sedekah kita bagi, ataupun kita mencari orang-orang yang susah kita baru dapat bagi sedekah. Tapi zaman sekarang, zaman milenial sekarang, sedekah kita boleh buat di hujung jari. Boleh dikatakan juga pahala, kita nak buat pahala ni mudah saja tuan-tuan, pahala di hujung jari, kan? Atas kita nak ataupun tidak sahaja, kan? Sekarang sedekah kita boleh buat secara online, kan? Berkebetulan pada bulan Ramadan tahun ini, Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, telah melancarkan tabung anak yatim, kan? Jadi
kalau tuan-tuan nak menyampaikan sedekah kepada anak yatim, maka just klik saja link yang disediakan. Sebagai contohlah, boleh klik saja link yang disediakan untuk kita sampaikan sedekah. Dan sedekah tu pula terpulang kepada kita. Mungkin kalau kita memberi secara depan, kita berkira, kan, nak keluarkan duit RM10 kadang-kadang menggigil tangan kita berkira, kan, nak keluar duit RM1, malu pula yang menerima tu, dia akan tengok RM1 saja. Sedangkan sedekah ni dia tidak tentu berapa nilai. Yang penting kita buat dengan ikhlas. Tapi dengan melalui teknologi sekarang, sedekah kita boleh buat melalui secara online, kan. Jadi kita boleh klik berapa jumlah yang kita nak bagi, pulang. Pejam mata, klik saja. RM50, RM100, RM200, walaupun RM10, walaupun RM5, kita boleh bagi sedekah. Dan sedekah tu kita boleh buat tiap-tiap hari, kan. Kalau zakat, kita hanya boleh bayar apabila cukup haul setahun sekali, kan. Kalau zakat fitrah, kita hanya boleh buat di bulan Ramadan sahaja, kan. Bermula daripada 1 Syawal tu, kan, wajib fitrah. Sebab itu, tapi sunat kita buat daripada masuknya Ramadan, kita dah boleh melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Selain pada zakat fitrah, kita ada zakat-zakat lain, kan, zakat harta, zakat perniagaan. Tetapi dia kena tengok dia punya nisab dia punya haul dia dan sebagainya, barulah kita keluarkan zakat. Tetapi sedekah kita boleh buat bila-bila masa, anytime, anywhere kita boleh buat, kan, dengan kadar-kadar yang terpulang kepada kita, ikut keikhlasan kita, kan. Kalau kita ikhlas RM1 lah. Tuan-tuan jangan lihat nilai sedekah tu, tuan-tuan. Kita tengok sedekah yang kita buat dengan ikhlas, walaupun nilai RM1, kalau kita buat dengan ikhlas dan konsisten secara istiqamah, mungkin dengan nilai RM1 itulah menjadi tiket kita ke syurga nanti, kan. Kalau kita buat sedekah, mengeluarkan sedekah sebanyak RM100 tetapi tak ikhlas, dengan ada niat yang sampingan, mungkin tidak menjamin kita ke syurga. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sudah tentu apa saja perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang kita buat, khususnya amalan-amalan mulia di bulan Ramadan ini, akan membawa kesan, kan, kepada kita sebagai umat Islam. Kesan ni ada dua. Satu, kesan yang positif dan kesan yang negatif. Melalui sedekah ini, dia ada dua kesan. Pertama, kesan positif. Kesan positif, kita sudah pasti bahawa dengan kita melakukan sedekah, tak kiralah sedekah wajib ataupun sedekah sunat, maka secara automatik dia dapat memberi menjana income ataupun berkongsi harta ataupun membahagiakan orang lain, kan. Dengan sedekah ni kita dapat membahagiakan orang lain. Cuba bayang tuan-tuan, saya sebut kepada anak yatim, kan, kita tak lama lagi, 21 hari nanti kita nak menyambut Syawal. Cuba kita ingatkan anak kita. Biasanya kanak-kanak masuk raya, mereka akan excited kerana mereka akan dibekalkan baju-baju baru. Cuba bayangkan, kanak-kanak yang tidak ada ibu bapa, kan, siapa yang akan beli baju baru kepada mereka? Kita jangan bayang, kita bayangkan anak kita sendiri. Kalau kita besok kita tidak ada, macam mana kita nak, bagaimana keadaan anak kita tu, kan? Jadi dengan sedekah yang kita salurkan pada mereka, insya-Allah dapat akan membahagiakan kepada mereka. Itu kesan positif. Kesan-kesan negatif kalau kita tidak melakukan sedekah, sudah pasti ada kesan yang negatif. Pertama sekali, sudah tentu tiada keberkatan dalam harta yang kita miliki, kan. Sebagaimana yang saya cerita tadi, mana harta yang kita dapat, kan, adalah bukan milik mutlak kita. Itu adalah anugerah daripada Allah. Jadi kalau sekiranya kita tidak berkongsi harta itu, kita tidak keluarkan sebahagian harta itu dibagi kepada masyarakat, kepada orang Islam yang berhak, maka harta yang kita miliki itu tidak mendapat keberkatan. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita tengok, kan, kerja siang malam bagai nak rak, tetapi masih lagi kita rasa tak cukup, kan, kita tak cukup. Keluar air sinar sebagai contoh, kan, air sinar 19,000. Tujuannya kita nak simpan air sinar tu, kita keluar air sinar tu dengan niat, kita nak buat simpanan, nak albo dan sebagainya. Tetapi keluar saja air sinar, macam-macam kita hadapi. Kereta rosak lah, anak sakit lah, kena bayar hutang lah, kira habis, tak ada tertinggal. Itu dinamakan tidak ada keberkatan
dalam harta yang kita miliki. Sekiranya kita amat kedekut untuk mengeluarkan sedekah. Yang kedua, kita akan rasa timbul rasa bakhil dalam diri kita. Kan? Kita akan merasa ini duit saya, duit aku. Aku kerja penat lelah, buat apa nak kongsi kepada orang, ini duit aku. Dan itulah sifat-sifat orang yang bakhil, orang kedekut. Kan? Yang ketiga, orang miskin bertambah dan tidak dapat dibantu. Contohnya, kalau tidak ada syariat zakat, maka nescaya di Malaysia khususnya lah kan, orang miskin bertambah miskin, orang kaya bertambah kaya, dan jurang kemiskinan dengan kekayaan itu jauh kan. Tapi dengan adanya sedekah, sama ada sedekah wajib ataupun sedekah sunat, jurang kemiskinan dengan kekayaan dapat didekatkan. Tak nampak jauh beza kan. Kalau kita tengok negara-negara besar, negara-negara luar di sana, kalau kita tengok kalau miskin betul-betul kan, sampai tahap apa ke dana. Tapi kaya, kalau kaya dia kaya betul-betul. Tapi sebab itulah betapa cantiknya Islam telah mengaturkan ekonomi, kan, ekonomi umat Islam dengan melalui sedekah, sama ada zakat ataupun sedekah. Baik. Yang seterusnya sudah pasti akan ada rasa sesalan di dalam diri kita. Itu pasti. Sebab apa? Allah telah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas solihin. Kan? Dalam surah ni Allah kata mereka yang dekat dengan maut, dekat dengan nak sampai ajal maut, mereka akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, kan, fayaqulu rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit lagi. Kan, manusia dia akan minta tempoh kepada Allah, ya Allah, alangkah bagusnya kalau boleh ajal ni dilambatkan sikit. Kenapa? Sebab untuk aku memperbanyakkan sedekah, kan, untuk aku dapat melakukan sedekah, kan, fa as-saddaqa wa kun minas solihin, dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Di situ maknanya Allah telah janji bahawa kalau kita sebagai umat Islam, manusia Muslim yang tidak mengambil peranan, mengambil kesempatan di dunia ini untuk menginfakkan harta kita kepada jalan Allah, nescaya suatu hari nanti pasti kita akan rasa menyesal dan kita akan merayu kepada Allah untuk diberikan lagi tempoh untuk kita hidup sekejap saja. Bukan untuk apa? Untuk buat sedekah. Tetapi pada masa itu adalah sudah terlambat, kan? Nyawa dah berada di halqum, maka no chance for you. Allah akan tarik nyawa itu juga. Baik. Seterusnya kita akan tengok manfaat-manfaat ya kalau kita mensucikan harta kita, kan? Manfaat. Sudah tentu di sini kita tengok ada dua manfaat, kan? Satu, pertama manfaat kepada orang lain. Yang kedua, manfaat itu kepada kepada diri kita sendiri, kan? Manfaat kepada orang lain sudah tentu melalui sedekah ni dapat untuk membangunkan ekonomi umat Islam dengan merapatkan, sebagaimana saya cakap tu, untuk merapatkan jurang antara golongan kaya dengan miskin, kan? Dapat membahagiakan orang lain, kan? Ya, manfaat pada diri sendiri pula ialah dengan sedekah yang kita buat, sama ada sedekah wajib ataupun sedekah sunat. Pertama sekali dia dapat memperkuatkan keimanan kita, ya, memperkuatkan keimanan kita. Sebab yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Segala apa saja ibadah yang kita melakukan adalah bukan adalah untuk kita mengharap supaya kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Ittaqullah, kan, takut kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Manfaat seterusnya mendapatkan ganjaran pahala. Itu yang kita nak, kan? Sebab itu di bulan Ramadan Allah telah menjanjikan apa saja yang kita buat akan dilipat gandakan pahala kepada kita. Baik. Hadis yang selalu kita dengar, kan? Selalu kita dengar, dan tak silap saya
tazkirah minggu lepas pun ada diceritakan oleh pentazkirah mengenai apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalan melainkan 3, kan tuan-tuan? 3. Apa dia yang 3? Sadaqatun jariyatun, sedekah yang berkekalan. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Dan yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakannya. Baik. Dalam 3 perkara ni, yang hanya perlukan usaha diri kita sendiri adalah sedekah. Ya. 2 lagi, dia kena usaha dengan pihak lain, kan? Contohnya ilmu yang memberi manfaat. Ilmu maknanya kita kena belajar. Apabila kita belajar, kita kena sampaikan ilmu tu kepada orang lain melalui pelbagai cara. Tapi kalau ilmu kita belajar dan kita tak sampaikan, dia tidak mendatangkan manfaat pada kita di akhir hayat kita, kan? Kita tak sampai. Contoh, kita belajar cara membuat kek, contohlah, kan? Cara membuat kek. Jadi cara membuat kek tu kita tak sampaikan kepada orang lain. Nescaya ilmu yang kita belajar tu tak dapat manfaat pada orang lain dan dia tidak berpanjangan kepada kita, kan? Dia kena usaha dan kita kena buat. Yang kedua, anak yang soleh, kan? Anak yang soleh mendoakannya. Untuk mendapatkan anak soleh, tuan-tuan, kita perlu berkahwin, kan? Usaha untuk bernikah, kan? Lepas nikah, tak semestinya setiap orang nikah, bukannya maknanya tak semestinya boleh dapat terus anak, kan? Rezeki di tangan Allah. Berapa ramai orang di luar sana yang telah bernikah tetapi masih lagi tidak dikurniakan rezeki anak oleh Allah, kan? Apabila dah dapat anak pula, bukannya semua anak yang dapat tu bukan boleh jamin 100% anak yang soleh. Tuan-tuan kena ingat bahawa iman tu tidak boleh diwarisi, kan? Kalau kita tengok di luar sana, berapa ramai ayahnya tu imam tapi anaknya penyangak, kan? Contohnya lah, kan? Tapi kebiasaannya kalau ayah tu imam, insya-Allah dia boleh bimbing dan didik anaknya ke arah yang soleh. Tapi saya nak bagi tahu di sini bahawa iman tu tidak boleh diwarisi. Iman tu perlu kepada usaha. Kita kena usaha untuk meningkatkan keimanan kita, kan? Sudah betul hidayah milik Allah, tetapi kita kena usaha untuk mencari hidayah. Kita kena usaha untuk mendapatkan hidayah, mengembangkan hidayah itu pada diri kita, kan? Jadi anak yang soleh pun perlu kepada kerjasama dengan pelbagai pihak lain. Tetapi sedekah, tuan-tuan, diri kita sendiri, kan? Tak perlu kepada sedekah atas diri kita saja. Kita nak bagi ke tak nak bagi, kan? Dan tak perlu kepada usaha bersama orang lain. Tidak. Berapa duit yang kita dapat? Hari ni kita kerja dapat RM10. Contoh kita jual di bazar Ramadan, untungnya dapat 100, kan? Dalam 100 kita keluarkan RM5, kan, untuk disedekahkan. Dengan RM5 itu insya-Allah akan menjadi tiket kita ke syurga nanti. Baik. Tuan-tuan yang puan-puan yang mati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya lah yang saya nak buat setelah hasil perkongsian kita selama setengah jam ni. Baik. Kita kena sewajarnya bagi kita sebagai umat Islam, sewajarnya lah untuk menggunakan sepenuhnya kesempatan yang ada, khususnya di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, untuk kita banyak melipat gandakan lagi amal soleh kita, khususnya dalam sedekah. Jangan ada perasaan sayang, banyakkan sedekah. Kalau boleh tiap-tiap hari kita sedekah, kan? Berazam untuk melipat gandakan pelbagai ibadah dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, kan? Kita disarankan, diajarkan oleh Rasulullah, masuk je bulan Rajab kita dah mula doa, kan? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan? Dah sampai bulan Ramadan ni dan kita tak pasti Ramadan, kita tak tahu Ramadan kita boleh habis ke tak habis bulan Ramadan ni, kan? Kita tak tahu. Kita mungkin sejam nanti diambil nyawa oleh Allah, maka ambil peluang ni kita perbanyakkan sedekah. Seterusnya yang kedua, bijak pandai ada mengatakan harta itu diumpamakan sebagai air yang mengalir, kan? Selagi air itu mengalir, selagi itulah air itu menghasilkan air yang bersih dan jernih, ya? Tetapi jika air itu bertakung, ia kotor dan ia akan membusuk dan susah kita nak guna, kan?
Kalau kita tengok ikan pun kalau ikan dalam air sungai yang mengalir, isi dia sedap, kan? Berbanding dengan ikan yang berada di satu kolah ataupun tasik ataupun paya air yang tidak mengalir, rasanya pun lain, kan? Dan air yang kita nak minum pun, kita tak sampai hati kadang-kadang nak ambil air yang bertakung di paya dan sebagainya, dia ada bau. Itu nak dinyatakan bahawa harta, sekiranya sebab itulah harta perlu kita bersih, kan? Kita perlu bersihkan. Macam mana cara nak bersih? Itulah melalui sedekah, kan? Dan tuan-tuan, di dalam page FB MAIS ada link, kan? Diberi link untuk orang kata link untuk kita melaksanakan sumbangan kepada tabung anak yatim. Jadi ambillah peluang, klik link tu, just isi je form dalam link, very simple, SABC, dan lepas tu salurkan sumbangan kita seikhlas semampu kita dan seikhlas kita. Jadi itulah setakat itu saja perkongsian saya pada tengah hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik adalah merupakan kelemahan diri saya sendiri dan saya mohon ampun, maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai Kian.